Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPN dan selamat kembali ke Safety Man Podcast. Dan kepada anda yang first time ikuti Safety Man Podcast, selamat datang. Kami alu-alukan kehadiran anda. Dan buat pengetahuan anda, izinkan saya perkenalkan apakah itu Safety Man Podcast. Safety Man Podcast adalah program mingguan Facebook Azahan as Safety Man. Ianya adalah satu siri perkongsian tentang macam mana nak buat kerja OSH, kerja safety dengan lebih mudah. So topik-topik yang kita sampaikan pada setiap minggu adalah berkisar tentang kehidupan kita sebagai seorang pengamal OSH dan juga datang daripada soalan-soalan yang diajukan kepada saya. Contohnya macam macam topik kita pada malam ni diilhamkan daripada satu soalan daripada yang saya terima direct kepada inbox saya, iaitu bagaimana macam mana nak start safety sebagai seorang newbie. So yang bertanya ni pun seorang newbie ni lah. So kita dah buat topik ni beberapa kali, dan kali ini saya buat keputusan untuk jemput seorang rakan saya yang zero pengalaman kena start safety, dan alhamdulillah beliau telah mencapai pencapaian yang cemerlang walaupun baru bulan yang keempat. Baru bulan keempat jadi orang safety. Okay, baik. Sebelum kita nak start, minta tolong kepada 12 orang yang sedang menonton sekarang ni, adakah anda dengar suara saya? Nak cek dulu suara, cek suara 1 2 3, cek suara 1 2 3. Adakah anda mendengar suaraku? Sila tekan love ataupun sila komen. Abang Johan masih lagi dengan motor LC-nya. Very long time no see dekat kita punya forum. Tapi pun dah beberapa kali kan. Baik. Banyak nama baru ni. Nurul AJ, Clear, Rafi, Apik kata pun dengar. Dengar. Izan Saleh, welcome. First time ni nampak nama ni. Clear, Kozaloka, Puchong, clear coach. Alright, terbaik orang Puchong. Puchong hujan tak sekarang? Dan kemudian Nurul. Tengok dia punya gambar macam tengah memasak kan? Macam tengah memasak. Ini dahsyat ni tukang masak ni. Ahli grup suami masak apa hari ni ke? Okey, baik. Kita punya tetamu jemputan pun ada ni. Fakri, test suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Waalaikumsalam. Okey, dengar. Hari ni awak punya gambar clear lah. Pakai handphone lagi satu. Itu silau sikit. Koza kata kering dekat Puchong lah. Kering. Kita Johor pun baru dapat hujan kan 2-3 hari ni. Hari tu panas gila, macam nak pingsan rasa dia. Okey, baik. Okey. Malam ni kita ada banyak orang baru ni, Fakri. Nampaknya. Ni nama-nama ni tak pernah nampak kan? Rafi Apik ni tak pernah dengar kan? Izan Saleh, ini semua orang baru ni. Tak apa. We welcome everybody to learn. Dalam kita punya group, siapa yang klik going, anda akan masuk ke dalam satu group tau. Dan kemudian dekat situ tu kita tengah berbicara tentang tentang ni lah, tentang cabaran-cabarannya. Okey, baik. Kita ada daripada Afiq. Afiq dia ada dia ada masalah macam awak. Seorang sahaja yang handle bahagian safety, pekerja lebih 3,000 orang, tiada sistem OSH, boleh kaitan, berterabur, buntu. So Fakri, hari ni kita nak bantu orang-orang yang buntu ni.
InsyaAllah boleh. Okay. Oh, kita ada nurse. Alright, kita ada nurse. Okay. Baik. So keep on apa namanya? Keep on telling the apa namanya? Your stories. Apakah your punya isu, dan insya-Allah mana yang Fakri boleh kongsikan akan kongsikan lah. So soalannya, what are your challenges? Dalam setup safety sebagai seorang newbie? Apakah challenge yang anda hadapi sekarang? Yang kita akan share lah, mana yang kita ada jumpa pengalaman kita share. Kalau tak ada jumpa pengalaman, dan kita akan cari orangnya. Betul tak Fakri? Betul tak? Betul. Kita kasih kan, hidup ni senang kan, kalau tak tahu tanya. Betul. Waalaikumsalam Tuan Afzar, keluang clear. Terima kasih. Okay, yang lain hangpa semua daripada negeri mana? Mai daripada mana? Korang daripada mana kata orang Johor? Korang datang daripada mana? Negeri mana? Bandar mana? Right. Okay. Baik. Orang JB ramai lah. Luqman Hakim Roslina aku macam. Abang Daman, Wak Daman. Kabari Wak Daman. Wak Daman. Lama tak jumpa Wak Daman. I miss you. Bila lah nak naik KL? Aku nak naik KL. Bukan KL lah, Bangi. This weekend. Ada sesiapa tak daripada weekend? Mungkin kita boleh buat get together pada Sabtu malam Ahad. Di Bangi. Kelas saya pada hari Sabtu je. Malam saya akan stay lagi satu malam. Ahad baru balik lepas attend kenduri kat Bangi. So kalau ada orang apa namanya? Kalau ada orang Bangi nak get together, let me know dan kita akan arrange something. Right. Baik. Dah pukul 9 lah Fakri. Kita mulakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PPN, dan selamat kembali ke Safety Man Podcast. Kepada anda yang selalu join pada setiap malam Rabu, selalu lepak dengan saya, terima kasih dan selamat kembali. Kepada yang first time, selamat datang. Sekiranya anda belum mengenali apakah itu Safety Man Podcast, Safety Man Podcast adalah satu siri perkongsian yang saya organize, Facebook Azhar Safety Man organize untuk kita berkongsikan hal ehwal tentang buat kerja safety kat tempat kerja. Sebab apa? Sebab kita ni dah ramai ceritanya. Kalau ada generasi baru jumpa masalah yang generasi terdahulu dah jumpa, lepas tak ada jawapannya, itu namanya kelakar. Dan sekiranya anda tak pernah kenal dengan saya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Azhan Safety Man, selalu dipanggil sebagai coach. Anda boleh panggil saya sebagai coach sahaja. Saya ialah seorang pemudahacara kursus OSH di tempat kerja yang mengkhususkan untuk memacu anda punya prestasi anda sebagai OSH practitioner dan juga prestasi organisasi anda supaya OSH tu jadi lebih mudah. Okay, baik. So pada malam ini kita ada saudara Fakri. Dan topik kita pada malam ini berkisar tentang macam mana start safety sebagai seorang newbie. Sebab apa? Sebab inilah rasanya masalah universal kot Fakri kan. Kalau nak start safety. Tahu tak anda, dekat Malaysia ni kita ada gap. Kita memang ada gap yang sangat besar. Di antara skill dengan talent. Di antara skill calon skill OSH practitioner dengan job demand. Gapnya tu terlalu besar. Di mana kerja setup safety sebenarnya adalah kerja untuk orang yang berpengalaman 5 tahun sekurang-kurangnya. 5 tahun sekurang-kurangnya. Yang mana dekat Malaysia apa yang terjadi sebenarnya, banyak company yang zero, bukannya okey tau, company yang zero safety-nya, kena ambil safety practitioner sama ada sebab dapat notis ataupun ada accident,
ataupun sebab klien yang suruh. Dan kemudian yang fresh, yang penuh dengan teori, tak ada praktikalnya ni, kena buat kerja orang pengalaman 5 tahun. Agak-agak stres tak? Kau stres tak dulu, Fakri? Stres. Memang stres. Stres sangat. Stres sangat lah Okay, baik. Okay, kita akan mulakan dengan berkenalan dengan Fakri dulu. Kita akan berkenalan dengan Fakri. So, Fakri, sila perkenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakri Rozaini bin Rohaizan. Saya seorang HSSE dan Operational Excellence Executive di sebuah logistik company dekat JB. Dan nature of business yang kita orang buat adalah kita orang handling automotive part, which is storage dan juga inbound dan outbound lah. So dekat sini saya dah bermula sebagai safety selama 5 bulan, which is sebelum ni di company yang lain tapi tempat yang sama sebagai seorang quality coordinator lah, which is kita handle quality punya quality part punya quality lah. Okey, baik. Awak punya classmate ada kat dalam ni. Oh, Cik Nurul. Kenal? Kenal. Satu batch untuk part time. Satu batch sebagai part time. Okey, alright. Okay, right. So awak berasal daripada quality. Betul. Berasal daripada quality. So macam mana boleh terjebak masuk dalam safety ni? Okey, nak dijadikan cerita masa tengah tahun 2020 saya dah dapat rumus yang company saya akan lost projek. So dekat situ saya dah tergugat lah dengan kedudukan saya. So dekat situ saya ambil inisiatif untuk pergi ke part time punya 22 hari kelas dekat UTM. Dan dekat situ baru saya dapat exposure pasal safety. Senang cerita sebagai bidang terjun jugalah dalam bidang safety ni. So awak terus masuk awak menerjunkan diri lah sebenarnya. Betul. Menerjunkan diri. Okay. So kenapa safety? Kenapa safety pada masa tu? Kenapa safety? Sebab pada masa tu saya punya consideration adalah dua, which is sama ada environmental ataupun safety lah. Tapi bila saya buat some research, saya tengok scope safety ni lebih meluas berbanding daripada environmental. So dekat situ saya take sebagai challenge, saya go dengan safety, saya proceed dan saya terus register lah kelas 22 hari tu. Okay. So sekarang menyesal tak? Kata menyesal sebenarnya tak. Sebab banyak sangat benda yang saya baru belajar dan saya dapat buat, saya dapat implement sebenarnya. I see. Okay. So sedang berseronok dengan challenge yang diminta satu masa dululah. Betul. Kau gila kau. Mana ada orang berseronok dengan challenge ni. Okay, alright. Baik. So dah attend 22 hari. 22 hari punya kelas SHO. Exam? Exam belum complete lagi. Tahun depan akan complete. Dah berapa paper ambil? So far saya dah ambil 1 dengan 2. 1 dengan 2 dah lah. So tinggal 3 dengan 4 lah. Betul. Okay, so exam pun tak habis lagi. Okay, baik. So lepas tu pindah ke company baru, betul? Betul, pindah pada company baru. Pindah ke company baru. So sebagai orang yang zero ni kan. Sebagai orang yang zero, lepas tu dapat tugasan untuk set up safety. Lepas tu industri ni pun tak adalah wajib sangat safety-nya sebab warehouse. Betul. So what are the challenges? Apa kau punya cabaran? Masa start. Untuk permulaan sebenarnya memang terlalu banyak challenges sebab apabila saya masuk company MNC, saya expect diorang dah ada sistem. Diorang dah ada segala safety management system yang kita boleh follow, dah ada referral person. Tapi bila saya masuk
Rupanya company ni baru dia nak strong dekat dalam bidang warehouse. So dorang langsung tak ada sistem, dorang tak ada siapa yang kita boleh refer. To be So compare kira- dengan company yang lama lah. So kira impian tu musnah lah Betul. Itu first challenge yang saya dapat. I see. Okay. So company apa namanya? So harapkan nama besar, company besar, tapi lepas tu sistem tak ada. Dan at that time rasanya rujukannya pun lecturer masa dekat kursus 22 hari dengan classmate je lah kot yang ada kan. Referral yang saya dapat daripada kelas yang 22 hari dan juga daripada semua session daripada coach lah. Semua apa yang coach dah share, semua saya tengok balik. Saya daripada e-book tu, saya ikut step by step sampailah ke tahap sekarang. Okay, so ini rasanya ini adalah situasi yang di mana apa nama ya, banyak yang safety baru hadapi. Even myself sebenarnya biasa start dulu kan macam my god, macam mana, apa aku nak buat. Well, dia soalan nombor 1 ialah apa aku nak buat. Soalan nombor 2 ialah macam mana nak buat. Betul tak? Betul. Okay. Itu memang top tanda. Kan itu top 2 questions. Apa aku nak buat, nombor 1, nombor 2 macam mana nak buat. So sebagai seorang yang background tak ada background safety, tak pernah belajar, tak pernah bekerja dalam safety, yang ada cumalah ilmu daripada 22 hari. So macam mana Fakri mengatasi cabaran tu? Okay. Untuk setup safety ni, saya ikut apa yang coach dah bagi panduan lah pada ibu. First, kita kenal dulu kita punya key person dan juga management. So, bila first saya dah masuk company baru, yang orang first saya tackle adalah boss. Saya pegang dia kuat-kuat, lepas tu baru saya come out dengan some of planning lah yang saya dapat berdasarkan sharing daripada safety practitioner yang lain lah, which is from the session daripada coach juga. Daripada situ saya come out dengan planning, and then baru senang untuk saya bergerak dekat situ. Sekejap, awak cakap pasal sharing, memang cukup ke dengan just tengok live ni? Cukup Nampak benda tu macam simple, tapi bila kita cuba buat, sebenarnya ramai lagi orang yang tak tahu benda tu ada. Itu yang saya boleh cakap. I see. Dan sometimes benda tu sesuai dekat tempat kita. So apa yang awak buat supaya sesi sharing tu jadi lebih bermanfaat kepada awak dalam nak mengerjakan safety ni? Okay, first saya identify dulu tahap saya dekat mana. Good. Apa benda yang saya boleh buat sebagai quick action. Macam some of the safety program yang kita boleh terus start buat, dan ada some of procedure yang kita boleh start develop. Itu saya fokuskan dulu at the first stage lah. Okay. Baik. Alright. Now, okay. Awak ada follow daripada guide daripada e-book How to Start Safety in Factory kan? Betul. So bagaimana e-book tu berguna dalam awak punya effort? Okay. E-book tu membantu saya untuk merangka daripada setiap tahap daripada permulaan sampai ke implementation, lepas tu sampai kepada improvement. Di situ saya nampak dia membantu lah, sebab saya akan refer e-book tu once saya nak buat apa-apa decision untuk saya present pada boss. So dekat situ saya akan gunakan dan saya akan tengok tahap saya sekarang ni dekat mana, apa yang utama, apa yang kita perlu priority, apa yang kita perlu improve, apa yang kita perlu buat kemudian. So dekat situ saya tak jadi macam semua benda saya nak buat. Okay. Saya akan fokus step by step, satu persatu. Apakah yang first yang awak buat?
Okay, first Lepas daripada plan tu, dalam plan tadi awak ada cerita ada plan kan? Dalam plan tu apa yang first yang awak buat? Okay. Untuk first, sebab saya perlukan masa untuk saya develop prosedur. So, apa yang saya buat adalah saya educate semua supervisor level untuk sentiasa aware tentang safety. Alright. Dekat situ, apa yang saya telah implement, saya terus buat UC Act dengan KPI 10 setiap minggu per department. Dan dekat situ kita nampaklah setiap supervisor ni, diorang dah buka mata untuk stop semua benda yang berbahaya. I see. Kiranya saya macam buy some time lah. Okay, so you start with education lah kan? Betul. Apa topik yang dieducatekan dengan supervisor tu? Boleh share? Fokus pada unsafe act, unsafe condition. Itu saya tekankan untuk kita prevent insiden jadi terlalu banyak. Okay. So daripada mengenal pasti tu, apa yang dibuat dengan pengenal pastian tu oleh supervisor tu? Okay, once diorang capture, diorang akan terus educate staff operator bawah. I see. Diorang akan direct terus stop, and then bila macam benda tu terlalu repeated, terlalu berulang, kita akan panggil balik diorang punya HOD and then review balik diorang punya proses. Dekat situ kita boleh tutup semua gap dengan loopholes dengan cepat lah. I see. So cooperation daripada mereka? Okay. Sebab sekarang saya dah tangkap bos saya dulu, which is site manager. Dan dekat situ dia yang memainkan peranan untuk tarik semua head of department. I see. Untuk sentiasa cooperate dengan safety. Okay. Yang ini ni to me is outstanding, agak luar biasa. Banyak yang geng newbie ni bila cakap bab management biasanya ayatnya ialah management tak support. Betul. Okay, so what did you do? Apa yang awak buat sampai site manager tu dapat ditangkap? Nak kata apa saya buat masa saya cerita bulan 7, masa kita baru go live, saya ada come out with planning. Okay. And then dia request untuk kita postpone sebab dia orang baru nak ramp up, perlukan masa, operation perlukan masa. Mengamuk tak masa tu? saya relax je, masa tu saya tak ngamuk lagi. And then dalam masa bulan Ogos, accident rate terus meningkat. Terus banyak facility damage, terus banyak barang customer damage. So dekat situ saya cakap apa? Saya dah cakap kan, apa kita perlu buat? Kita come out balik sebab benda tu dia akan follow je apa saya cakap. I see. So menunjukkan akibat bila safety itu ditangguhkan, so itu jadi kuncinya. Betul. Okay. So reaksi bos tu bila kena sound tu macam mana? Dia terus ganding kepala, dia terus panggil semua HOD datang meeting, and then terus saya present apa yang saya dah present dekat dia, planning tu semua. And then daripada masa tu baru kita terus monitor dengan kita department. I see. Okay, so that means your product, benda yang awak jual kepada management pada ketika itu ialah your plan, betul tak? Betul. Okay, ni aku rasa ni ramai yang nak tahu ni apa bondo kandungan plan kau. Boleh tak cerita 1, 2 of 3 items yang ada dalam plan tu? Okay, sebab kita fresh baru, so apa-apa prosedur, apa-apa semua sistem pun kita tak ada. So dekat situ saya dah letakkan a few plan yang saya perlu buatkan, which is implement warehouse inspection. Lepas tu implement UCUF program, implement some toolbox briefing and so on lah. Lepas, tapi bila saya present benda tu, diorang perlukan masa, and then di sini jadi, so saya come out balik dengan benda yang sama. Itu
Kita start balik kita punya toolbox. Kita start balik kita punya UC program. Kita start balik kita punya weekly inspection. Kita start balik kita punya management monthly walk. Daripada situ baru kita dapat kontrol jumlah insiden dan juga behavior daripada operator. I see. So benda-benda basic lah Betul. Dia tak terlalu critical sebenarnya. Tak perlulah nak buat benda-benda yang bombastik macam tripod beta ke apa tak? Sebab dia most common activity kita tak ada machine, more on people. Yes, you don't have machine. The only machine that you have ialah dalam forklift. Ya, betul. Dengan stacker, kita ada forklift, reach truck. Lepas tu ada VNA machine, very narrow aisle machine. Order picker. Conveyor? Conveyor tak ada. Conveyor pun tak ada. Okay. Boleh tahu total pekerja berapa ramai? Total headcount yang kita ada 262. Besar. Warehouse kalau 200 orang besar tu. Warehouse keluasan 45,000 square meter. So macam mana kau buat inspection naik forklift? Buat inspection, kita bagi-bagi jalan dalam tu. Hari Isnin kita akan buat satu kompartmen, hari Selasa kita buat satu kompartmen, hari Rabu buat satu kompartmen. Kalau satu hari nak jalan semua, lepas tu memang tak boleh berdiri lah. Okey, baik. Nak baca soalan daripada grup ni. Okey. Ni daripada namanya Afiq. Saya tak tahu Afiq ada ke tidak dalam ni. Saya nampak Nur Ain Syafiqah. Tak tahu lah itu Afiq ke tidak. Okey. Dia punya dia bukan soalan lah, dia mengeluh. Pekerja ramai. Beribu, 3,000 orang dia kata. Lepas tu semua orang ngarapkan dia. So saya rasa samalah dengan posisi awak ni. Awak pun seorang dan awak pun bukannya pegang safety kan, termasuk dengan facility sekali kan. Betul. 5 portfolio. So how do you manage that feeling? Kau seorang je safety, aku semua benda aku kena buat. Macam mana awak buat? Okey, untuk situasi macam ni, apa yang penting kita kena tahu siapa yang akan accountability untuk setiap orang punya manpower lah. Macam kita ada a few department, operation, quality apa semua. Apa yang saya dah buat, saya letakkan accountability untuk setiap headcount diorang pada diorang punya head of department. So, adalah menjadi tanggungjawab head of department diorang memastikan yang safety dekat tempat diorang terjaga. So bila saya turun untuk inspection, saya dah takkan cari pada diorang punya workers. Saya akan pergi pada head of department diorang dulu. I see. Daripada situ dengan support from boss, memang benda tu akan terus resolve lah. I see. Okay. So flow-nya yang saya nampak dapatkan support daripada site manager. Betul. Dan kemudian accountability-nya diserahkan kepada head of department untuk jaga tempat kerja masing-masing. Betul. So dengan itu safety itu bukannya safety seorang lah kan? Betul. Safety akan jadi semua orang punya kerja. Bukan setakat safety saja. Kita hanya advise apa yang diorang perlu buat. Okay. So itu memang the way of safety status, yang mana dalam e-book tu memang saya tekankan ownership itu perlulah diletakkan kepada leaders, bukannya bukannya pada safety sahaja. Okay. So macam mana awak yakinkan mereka untuk menerima accountability itu? Itu rasanya soalan yang diorang nak tanya.
Okey, kita convince pada site manager ni. Bila site manager dah setuju yang safety ni adalah tanggungjawab semua. So daripada situ dia sendiri akan letak accountability pada head of department masing-masing. Tapi in case of macam diorang tak sure, and then at that time barulah kita akan come out dengan some procedure untuk membantu diorang, guideline. Kita advise diorang on how the standard, dan juga masa tu baru kita akan guide diorang satu persatu lah. I see. So dapatkan site manager punya apa namanya, punya support, dan kemudian baru mudah lah. Betul. Sebab saya buat kurasi warehouse, kita jaga warehouse client. So in apa-apa yang kemalangan berlaku, site manager yang akan jawab dulu. So tanggungjawab tu dekat dia. Sebab tu saya tackle dulu. Untuk pastikan yang bawah ini ikut, saya akan push dia untuk push semua department punya head. I see. Okay. Baik. Oh, ada ni yang tukang menulis ni, ada ni Afiq Apek nama dia. Okay, alright. So Afiq, ada soalan tambahan untuk Fakri? Sekiranya ada, teruskan tulis ya dekat ruangan komen, sebab kita akan moving on. Okay, baik. So sebagai wrap up untuk bahagian itu, so site manager ditunjukkan kepentingan apa namanya, kepentingan safety, dan safety itu penting kepada dia sebab dia yang kena jawab bila ada kerosakan kat tempatnya. So itu caranya safety dijual kepada site manager tu tak? Betul. Yes. Okay, alright. Okay, kita ada orang ni. Hari ni line awak okey je Fadil je. Tak masuk sekali hari ni. Tak, dia punya line teruk. Okay, baik. Yang lain kita ada Siti Eri. Yang ini level tinggi ni. Okay, baik. Okay. Yang lain tak ada. Okay, kita tengok dekat ruangan ni. Kita jawab soalan Nur Ain Syafiqah dulu lah ni. Berbaloi tak ambil degree course sebab baru habis diploma dalam course safety juga, atau terus je pergi kursus NIOSH? Okay, yang ini bagi kat saya lah. Nur Ain nak kena clear dulu. Nur Ain nak jadi safety practitioner level mana? Kalau nak jadi safety director, safety manager, dan berbaloi ambil degree. Kalau cuma nak jadi safety and health officer je, diploma dah cukup. So ask yourself, 10 tahun daripada sekarang, awak Nur Ain Syafiqah nak jadi apa? Kalau sekadar nak jadi SHO, cukup lah kerja kat kilang, dah lah gaji 9,000, gaji 10,000, dah lah cukup lah. Dan jangan ambil degree, bazir. Kan nanti degree tu cuma jadi hiasan dinding je. Tak payah. Itu saya punya respon kepada Nur Ain Syafiqah. Baik. Okey. Dan kemudian soalan daripada Afiq. Bagaimana syarikat manager yang langsung tak mau beri sokongan berkaitan safety and health management? Fakri, kau ada bos, ada geng-geng yang tak nak bagi support ni? So far saya tak dapat tak jumpa lagi lah geng-geng yang tak boleh support, sebab tak nak diorang akan support juga. Diorang akan support kadang juga. Ada yang terpaksa lah. Tu kita faham. Alright. So yang ini bagi saya lah. Okay, baik. Bagaimana syarikat manager langsung tak mau bagi sokongan berkaitan safety and health management? So
kalau ini berlaku dekat saya, dan ini pun banyak yang saya share kepada kawan-kawan lain. Yang pertama sekali, dia nak support ataupun tidak, itu ialah pilihan dia. Yang pentingnya kita sebagai safety practitioner, kita kena buat kerja kita. Apakah kerja kita? Apa kerja safety? Kerja kita ialah menasihat. Itu kerja kita. So, bila berlaku apa-apa, pastikan anda ada bukti yang anda dah buat kerja anda. Itu yang paling utama. Afiq Apek. Dan kemudian tanya pada diri anda, engkau nak kerja dekat sini berapa lama lagi? Usah mendera mental diri sendiri ya. Kalau tempat kerja tu tak happy belah. Itu aja. Cari kerja lain. Kau carilah kerja jadi forklift operator ke, jadi businessman ke. Macam tu lah Afiq Okay. So itu tips saya kepada Afiq. Baik. Nurul. Experience admin, belajar safety bulan depan, habis diploma tapi nak masuk line safety susah betul. Oh, okey. Baik. Fakri, macam mana nak masuk line safety? Untuk masuk line safety ni, saya rasa first memang kata pada rezeki lah. And then second, kita kena tunjukkan apa yang kita tahu, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh deliver. Ini apa yang bekas manager saya bagi tahu saya masa diorang nak select saya sebagai untuk berada kat position ni. First, dia perlu tahu, dia tahu saya boleh buat, saya boleh bekerja dalam fast pace. And then second, initiative. Saya ada inisiatif untuk learn benda baru dan juga implement. Dan juga satu lagi adalah tentang kemahiran untuk handle situation. Kemahiran handle situation tu macam mana tu? Handle situation which is sometimes ada orang yang memang tak nak dengar cakap kita. Sebab kita sebagai quality dulu pun dah memang sentiasa dibenci. Betul. Kita senasib sebenarnya. Benda tu akan sama. Macam mana kita nak handle situation tu, itu yang akan benda tu yang akan saya kena hadap masuk ke safety. Okay, I see. Okay, baik. Alright. Saya setuju dengan Fakri. Bergantung kepada rezeki. Dan kemudian saya bagi beberapa tips lah nak masuk line safety ni kepada Nurul. AJ, dekat market ni dia ada dua jenis iklan kerja. Yang jenis pertama ialah jenis yang semua orang nak masuk ke tempat tu. Semua orang berebut. Oh, iklan ni best lah, semua orang apply. Dan kemudian yang jenis yang kedua ialah jenis yang orang tak ingin. Ada. Biasanya anda akan nampak iklan ni kena kecam dekat dalam grup-grup cek kerja, grup Telegram, grup WhatsApp. Okay. Saya dulu start dengan iklan yang kena kecam ni. Saya dulu start macam tu. Orang lain tak nak, aku masuk. Dapat pula tu. Gaji memang kecil. Ceritanya aku start. Ceritanya saya start. So, terpulanglah anda nak start penuh gaya ataupun anda nak bergaya pada kemudian hari. So, to me, the opportunity is there. Tinggal kita ni seleranya macam mana. So, itu saya punya tips kepada AJ. Fadil kata kerja tak happy tapi best happy dengan kerja kita. Ini falsafah mendalam ni Fakri. Aku pun tak faham. Okay. Baik. Now, okay. Bercerita tentang tadi yang lepas dia kata postpone, lepas tu incident rate meningkat.
Dan kemudian berjaya diturunkan sampai kosong kan pada Betul. Pada bulan Oktober. pada bulan 10 kan. To me that's amazing. Especially untuk awak yang tak pernah kerja safety ni. So what did you do? Apa yang awak buat? Okey, untuk masa lepas insiden terbanyak bulan 8 tu, start bulan 9 kita dah start dengan kita punya safety program lah. Kita start dengan warehouse inspection, management walk. Lepas tu kita start dengan briefing dekat staff hari-hari. Tapi briefing tu diberikan oleh supervisor sendiri, bukan oleh tim safety. Kita just monitor saja. Start daripada situ, bila diorang dah dapat accountability tu sendiri, secara automatik diorang punya workflow berubah. Which is sebelum ni diorang bawa forklift dengan bawa stacking kotak sampai 5-6 stack. Sekarang kita boleh nampak diorang automatik akan bawa paling maksimum pun 2, tak lebih dia punya mas. Dekat situ kesedaran lah. Yang saya nampak adalah kesedaran, awareness pasal safety dekat semua orang. Dan result dia dapat turunkan insiden pada bulan 10, which is tak ada, dan klien sendiri pun terpanjat. I see. Dapat award tak? So far belum lagi lah, baru 9. Lepas 11 dia slightly naik sikit. Okay. Alright. But at least achieving zero is really good. Sebab achieving zero is not easy, walaupun orang kata nasib ke bagaimana. But sebab to me, if the hazard, kalau hazard tu dibiarkan berkeliaran kat tempat kerja, not managed, not been acted upon, zero is impossible to me lah. To me zero is impossible. Okay, so recap tadi, buat safety inspection, dan kemudian briefing by supervisors. Betul. Briefing by supervisors dan awak monitor the keseluruhan program, how it went. Dengan monthly management work lah kita include. I see. Mana dapat idea nak buat benda-benda tu semua sekali? Yang saya, macam saya cakap lah, saya dapat melalui sharing daripada coach dan juga safety yang lain lah. Terutamanya masa forum. Itu semua saya collect, saya analyse apa yang saya boleh implement, saya terus implement. Okay. Saya tak ada untuk saya terus buat. Untuk pengetahuan yang lain, macam Fadil, Cik Ham tak muncul lagi ni. Mana tak Cik Ham? Ada Cik Ham. Okay. Fadil Hamzah Sending, macam Fakri ni, mereka ni adalah geng safety starters. Mereka own ebook How to Start Safety tu, dan saya create satu Facebook group dedicated untuk groom orang-orang yang beli ni. Sebab to me, you are people who are dedicated to improve yourself. So topik forum tu, topiknya contohnya, kalau accident dah banyak, apa nak buat? Topiknya macam tu lah. Kita akan berkongsi. Macam Fadil tu, walaupun dia newbie, ceritanya dia punya knowledge and experience is very good, dan dia banyak share. Masalah dia ni, dia punya line je lah yang tak okey, asyik hilang aje. Okay. So that's the benefit yang saya bagi untuk orang yang willing to invest to to upgrade yourself lah. Berapa ringgit kau beli buku tu masa tu? 11 ringgit. Masa tu murah lagi tak? Masa tu murah lagi. Awal-awal lagi kan. Okay. Alright. Baik. Okay lah. Kita ni banyak soalan pelik-pelik ni sebenarnya. Kejap. Okay. Kita layan ni. Adakah Executive Masters memadai untuk memajukan diri ke bidang safety? Executive Masters. Saya dulu Executive Diploma je. Kalau diploma apa boleh jadi macam saya sekarang ni. Agak-agak Masters jadi apa lah? Jadi Master G. So Jonathan Jethro. Nama dia sedap sih. Jonathan Jethro. Okay.
Executive Masters laku kat dalam market swasta je ya. Jangan pergi government. Pergi government dia tak layan. Government nak semua yang ada MQA. So kalau untuk yang executive masters ni, apply kerja kat kilang, apply kerja kat telco, apply kerja dekat GLC, aku tak tahu dah pakai. Kat warehouse pun appreciate tak? Boleh tak? Okay. Alright. Okay, baik. Yang lain. City area. Apakah bezanya OSH sektor daripada healthcare industry? Ya, saya hanya tahu di hospital saja yang banyaknya. Bila kena buat ISO, environmental dan OSHA rupanya banyak ya. Mungkin tuan boleh kopas lagi. Okay. Ni kita minta Fakri cerita safety dekat industri warehouse macam mana? Okay, safety dalam warehouse kita tak banyak yang kita boleh implement dengan engineering control. Which is dalam racking punya features, forklift semua punya features, semua dia dah includekan sekali engineering control. So untuk kita implement new engineering control, cost dia agak tinggi. So apa yang kita boleh buat, kita boleh develop prosedur dengan work standard berdasarkan safety punya timbang rasa. Timbang rasa lah, dia more on consideration, safety consideration, supaya dorang punya proses tu sentiasa ada safety punya features. Contoh dalam warehouse kita ada banyak movement of forklift. Okay. Kita tak boleh nak reduce speed dia sampai ke turtle mode sebab akan effect pada operation punya productivity. So apa yang kita boleh buat, kita boleh strengthenkan dia punya rules, kita boleh implement such as Zeto rules, compound. So dekat situ kita boleh control behavior workers sendiri. In warehouse kita memang struggle dengan behavior of workers. Okay, baik. So main hazard dekat dalam industri warehouse? Hit by forklift dengan racking collapse. Forklift movement dengan racking collapse lah. Okay, so main isunya ialah workers punya behavior. Betul. Sebab kita dah hantar diorang train, diorang pun dah buat aktiviti tu dalam satu hari lebih daripada 10 kali. Tapi sometimes diorang punya negligence, bawa forklift sambil main handphone, speeding, itu yang menyebabkan accident. Actually kalau cerita pasal workers punya behavior lah, aku rasa tak ada tempat kerja yang tak ada masalah workers behavior. Sama je kot. Kalau tak ada, HR tak wujud aku rasa. Agak sikit hospital pun ada pun. Sama je lah. Okay. Dari segi OSH management system pula macam mana industry warehouse? Okay, untuk OSH management system, dia akan more fokus on standard procedure dekat operation lah. Kita kena fokus, kita kena come out dengan more standard untuk diorang follow. Lepas tu how to kita implement the standard. Kita tak ada nak dicakap terlalu banyak perkara baru untuk dibuat, tak. Sebenarnya kita just amend sikit-sikit je daripada proses orang. Okay, good. So bukannya totally reinvent the wheel lah. Betul. Just upgrade sikit-sikit lah. Upgrade diorang punya prosedur lah, diorang punya standard. Macam kereta tambah skirting, tukar rim, sport rim gitulah. Sebab bila diorang dah terbiasa dengan proses tu, benda tu dah menjadi sampai jadi culture. So untuk kita ubah culture tu, itu yang kita perlu buat lah. Aku suka benda tu. So rather than kita
tukar daripada makan pakai tangan, tukar pakai apa, fork and spoon, kita suruh dia baca bismillah je lah. Betul. Okay. Alright. Okay. So itu untuk city area, OSH di warehouse. Kalau nak tanya pasal OSH kilang versus construction, kita dah buat dengan syukur tahun lepas kalau tak silap. Tahun lepas ke tahun ni? Tahun ni kot. Boleh check dekat kita punya archive. Boleh tengok kita punya archive. Okay, baik. Okay. Abu Amr Ilham. Aku tak tahu macam mana nak sebut nama kau ni. Apa nak buat dengan manager yang suka bagi kerja bukan-bukan kad safety? Contoh jamban hostel tersumbat pun suruh pergi safety settle. Okay, baik. Yang ni bagi kat saya lah Okay. So bila berlakunya kerja macam ni ada dua cara. Yang secara umumnya lah, sebab secara umumnya lah, kita tak pergi detail sebab kita pun dah 9.45 dah ni. Okay. Yang pertama ialah kita reject. Kita kata itu bukan kerja saya. Itu cara tipikal lah. Kalau pergi kat grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, grup Facebook ke, biasanya itu antara nasihat yang anda akan boleh dapat. Ini cara safety man. Kalau cara safety man, saya akan buat kerja itu bukan cara percuma. Saya akan minta tukar gantinya. Maksudnya ada harga yang perlu dibayar. Dan ianya bukannya 100 plus. Tak. Saya akan minta contohnya hantar 20 pekerja pergi ke training yang akan saya buat. So saya akan demand benda-benda macam tu. Ataupun saya nak awak ikut saya buat inspection pada minggu depan. Itu cara saya untuk untuk buat benda-benda yang di luar kerja safety ni. Dan kemudian sekiranya kita buat dan kemudian kerja tu jadi permanent job kita, pastikan anda bagi tahu orang lain yang kerja tu anda yang buat. Dan sekiranya sekiranya ada orang membuatkan anda marah, anda boleh boycott mereka dengan tak buat kerja tu. Itu cara saya lah. So cara saya ni susah sikit. Cara yang lebih mudah ialah reject. No, I don't want to do it. So terpulanglah nak ikut yang mana ya. Terpulang. Dan ikut nasihat pun ikut atas dasar risiko sendiri je. Okay. Baik. RM19 je coach. Jangan kedekut sangat. Okay. Baik. Okay. Fadil tanya soalan ni. Adakah cara compound ni berbaloi untuk kawal behaviours workers ni? Berbaloi ke? Untuk cara compound ni, dia akan jadi sebagai quick action lah untuk kita identify behaviours workers yang bermasalah ni. Tapi untuk long term sebenarnya dia ada efek pada operation juga. Sebab bila kita implement compound ni, orang akan lebih tak selesa untuk bekerja. So kita implement compound ni hanya untuk sebagai quick action. At the same time kita improve, kita educate lagi workers, kita tambah more on awareness. Jap, nak tanya, awak educate dulu baru compound atau compound dulu baru educate? Kita dah educate, lepas tu ada yang degil lagi. Orang yang degil tu kita compound, and then workers yang lain tu kita educate lagi. Okay. Berapa ringgit? So far sebab kita tak boleh nak menggunakan charge, so apa yang kita boleh buat daripada compound dia tu akan tersplit pada monitor. Bukanlah compound, maksudnya disciplinary action lah. Sebab kita nak implement compound yang menggunakan duit ni tidak dibenarkan kan. Betul. So disciplinary action lah. Okay. Alright. Yes, saya setuju. Disciplinary action sebenarnya kalau dekat masyarakat international, diorang tak setuju tau.
Diorang tak setuju. Tapi kita kat Malaysia kan, kalau benda tu tak ada, payah. Betul. Kan, benda tu payah. At least kita ada staging, ada stage dia lah. Dan biasanya stage ni HR yang expert bab-bab ni. So dia start dengan verbal, lepas verbal last warning kali ketiga kot, then baru dapat warning letter. Lepas tu baru dapat DI. Dapat DI, lepas tu potong gaji ke, potong bonus ke, macam tu lah. Then barulah buang. Dia macam tu lah kan, biasanya lah kan. Okay. Baik, soalan seterusnya, macam mana nak masuk atau buat jalan dalam safety ataupun hygiene baru habis diploma in industrial hygiene and safety technology? First time dengar nama diploma ni. Macam mana nak masuk buat jalan? So saya assume Amir Roslan ni sebagai fresh grad lah, fresh grad. So first kali, nasihat saya, tetapkan dulu cita-cita 10 tahun dari sekarang nak jadi apa. Start daripada tu dulu. Lepas daripada 10 tahun, buat 5 tahun. Dah lepas 5 tahun tu, baru kau fikir kau ni nak kerja kat mana, dan kemudian kerja apa. Sebab kalau duk fikir habis diploma nak kerja apa, payah. Start dulu dengan 10 tahun daripada sekarang ni, awak akan jadi apa. Start daripada tu dulu, dan kemudian baru jalannya terbuka. Sebab apa? Sebab Allah ni, dia nak bagi rezeki, first kita yang kena minta. Okay. Baik, pada lagi implementation of compound ni, macam mana nak deal dengan HR, dan pernah tak jadi isu? Macam mana sistem disiplinnya dijalankan? Okay, sebab kita punya workers yang di company cuma ada 60 orang, dan the rest adalah agency. So ada apa-apa yang melibatkan disciplinary isu ni, kita akan terus direct notify HR untuk dia notify pada agensi, keluarkan warning letter pada staff-staff sekian-sekian lah. Dan untuk termination pun tak berapa suka, sebab kita pakai agensi, which is kalau dia dah dapat sampai 3 warning letter, automatic remove. Okay. So 60 orang daripada apa namanya, yang direct hire lah. Betul. Yang lain-lain adalah agensi subcon lah. Betul. Subcon. Okay. So owner kepada disciplinary action tu ialah HR lah. So dia lah yang in charge, which is good. Sebab dia expert dalam benda ni sepatutnya. Boleh Padil kau time duduk kat belakang ni banyak pula kau punya bunyi kan. Time kat forum kejap timbul, kejap tenggelam. Yalah, sabar je lah aku. Okay, baik. Siti Eri, nak apply course di NIOSH perlu experience ke untuk jadi tauliah? Kalau perlu, berapa tahun je? Yang ini aku serah kat Fakri. Untuk apply course tak perlu experience, tapi untuk register Green Book dia perlu experience 3 tahun. Nak register course perlukan duit je. Betul saja. Saya tambah, kalau nak kalau nak register jadi Green Book sekarang, kena ada minimum diploma. Itu syarat administration yang telah diimplementkan sejak tahun 2012 kot. 2012. So pengalaman 10 tahun. Kalau tidak, dulu aku bergantung pada pengalaman je. Okay. Kau nampak tak? Dia kata duduk kat belakang ni best. Kau nampak tak? Kan? Itu betul. Okay. Baik. Baca dekat messenger.
Okay. Kalau saya tak tahu, mereka suruh saya belajar sendiri dan execute the work, padahal tak ada siapa saya boleh rujuk dalam company itu. Alah, ini si Apik ni lagi ni. Okay. Okay. Cerita, apa bestnya jadi part of safety status kat diorang ni? Okay. The good things untuk jadi a part of safety status adalah dekat situ, ni personal lah saya cakap, saya terasa betul-betul rendah diri sebab kebanyakan orang dalam tu semua yang ada experience, yang tahu apa nak buat dalam bidang safety dan apa itu safety. So dekat situ saya dapat belajar macam mana untuk saya plan, macam mana untuk saya execute dan macam mana untuk saya upgrade setiap apa yang saya dah buat. Dan dekat situ juga saya sebenarnya dapat banyak guidance, dapat banyak panduan daripada coach dan juga ni lagi seorang Cik Fadil, Cik Norham. Diorang yang banyak sharing lah apa yang diorang pernah buat, apa yang diorang selalu implement. Dekat situ kita boleh tengok mana yang bersesuaian dengan tempat kerja, kita boleh implement kat tempat kerja kita. Dan effort tu sebenarnya dapat dilihat oleh saya punya site manager sendiri, dan juga yang baru-baru ni saya baru lepas appraisal dan alhamdulillah lah dia punya acceptance tu agak positif lah. Okay. Baik. Kita dah buat safety status forum sampai 16 topik. Dan rasanya daripada 16 tu 6 daripadanya Cik Ham yang suggest kan. Biasa dia saja, sebab tu dia tak masuk. So safety status forum tu adalah forum untuk kita berbincang isu yang kita hadapi masa kita masa kita set up safety lah. Contoh macam Apik ni, kalau kau stres sangat, kau jangan risau, kau jumpa Cik Ham, kau rasa tempat kerja kau senang sangat. Betul. Dan bila ni si Fadil, kalau line dia elok, dia ni expert bab menguruskan ego management, si Fadil ni. So come and join us lah. Invest in yourself. Syaratnya satu je, invest in yourself and then willing to participate. Kita ada 60 orang kat dalam tu, tapi yang datang forum kita tak ramai kan. Forum kita berapa ramai? Biasa maksimum 15 kot. Betul. Kebanyakannya bawah 10 orang. Ni si Rahman ni pun ni. Ni si Rahman ni. Bawah itu muncul. Alhamdulillah kau muncul masa tu. Kau dah taubat dah masa itu, Mas. Dah layan dah. Okay, alright. Baik. Kita baca dekat dalam group messenger. Okay, ikut step ni lepas create OSH committee di tempat saya. Siti Eri gunakan POPIA, Policy, Organizing, Planning, Implementation, Evaluation dan Action for Improvement. So kau nampak tak benda lah tu? Sekejap, saya share. Share screen. Saya share screen. Sekejap ke window, ke Chrome tab. Ni kot. Ni lah share. Okay, nampak ni Fakri? Sekejap, delay. Oh, delay. Nampak. Okay. Kalau bandingkan dengan yang e-book tu, How to Start Safety tu, follow ni tak? Follow step by step. Follow step by step. Kan? Nah, ceritanya e-book terjemahan dia tu agak lebih senang untuk orang faham kot. Interpretasi. Betul. Banding dengan tengok senarai macam ni je kan? So Siti Eri kalau nak penjelasan lebih jelas, how to start it,
how to start it, then ebook how to start Seti is something that you must have. Itu something that you must have. Okay, baik. Ini MS-1722. Tengok Fadil Teruk. Okay, baik. SMEU. Macam mana nak dapatkan ebook ni tuan? Kejap macam mana nak dapatkan ebook? Okay, baik. Saya paste dekat ruangan komen. Okay. So ebook ni boleh dibeli daripada dua tempat, iaitu Google Play dengan Kobo. Apa bezanya? Kalau nak baca dekat kalau nak baca dekat komputer, sebab handphone kecil sangat, beli kat Kobo. Kalau ada anda ada tablet ke apa, nak baca dekat anda punya gadget, just beli dekat Google Play je. Macam tu je lah. Itu je, senang je. So boleh beli sekarang. Kepada yang berminat ataupun kepada yang nak be part of Safety Starters punya team, come, join us. Fadil campak lagi soalan tau. Untuk setup training di tempat kerja, ada tak indikator jadi rujukan untuk melakukan satu training? Yang ini Fakri pun baru on the way kan? Betul, belum sampai sini pun. Belum sampai kat sini lagi lah. Tak apalah, aku tolong jawabkan untuk Fadil. Okay, baik. So indikator untuk melakukan satu training, indikator biasanya kita ada bila training ni lah. Dalam dunia HR, human resource, kita ada bendalah ni, nama dia training needs analysis. Kita safety punya training needs analysis sebenarnya senang je. Pergi buka buku akta tu, mana semua regulations yang terpakai tu, keluarkan semua training requirementnya. Itu paling mudah. Senaraikan semua sekali tu, identify siapa yang nak kena pergi, situ bagi tahu dekat bos. Bos, ini buku senarai training yang OSHA kata kena pergi. Bos approve ke tak approve? Bos approve ke tak approve ke, saya okey je. Sebab saya dah nasihat. Kalau bos kata tak approve, lepas tu jadi apa-apa, saya nak bagi tahu, tunjuk dekat Facebook, kes ni sebab tak ada company ni, owner company ni kena denda compound sebab tak bagi training. So bos fikirlah sendiri. Dah besar kan. Kau cakap macam tu. Tapi Fadil ni sebenarnya dia ni dah tahu dah. Dia saja je nak memeriahkan keadaan untuk malam ni. Okay, baik. Alright. Maksudnya kita kena check dalam legal register kan? Ya, betul. Kepada anda yang tak tahu legal register tu apa, Fakri, kau dah buat dah legal register? Tengah ongoing lagi, belum siap. Cerita legal register. Apa itu legal register? Okay, legal register yang saya buat, saya menggunakan konsep gap analysis, which is saya ambil semua akta-akta yang berkaitan dengan regulation yang berkaitan, dan daripada situ saya buat inspection dan juga identify semua kepatuhan terhadap akta-akta tu lah, sama ada kita comply ataupun tak comply. Yes. So dah sampai akta mana dah sekarang? So far saya baru habiskan OSHA dan gabung untuk FMA dengan EQA lah. Banyak lah tu. Suruhanjaya Tenaga termasuk sekali tak? Tak, sebab facility total yang facility ada on the building. Saya just operational facility tu. Untunglah. Environment tak lah. Environment sebab kita ada schedule base. Schedule base manager punya kerja lah. Alhamdulillah. Senang kau jawab kau. Okay. UBBL study. Betul. UBBL betul juga. Ini ada soalan magic ni. FMA belum masuk kah? Belum.
Belum diwartakan lagi. OSHA 2020 belum lagi. Sabar. Sabar, belum lagi. Aduh, OSHA 2020 belum habis lagi. Belum warta lagi. Sabar. Aku ni. Apa baru bentang kat parlimen, semua orang dah ni. Alamak, apa nasib kita? Hei, letih weh nak melayan. Okey. Baik, Dila Lola baru join. Yang lain. Okey. Okey, perlu ke hospital ada OSHA? Okey, hospital. Saya nak bagi tahu, kalau Siti Airi ni kerja dekat hospital kerajaan dah keluar perkeliling je, semua jabatan mestilah ada OSHA, mestilah implement OSH. So kalau kerja dekat kalau kerja dekat hospital kerajaan, then you want to find that perkeliling. Saya tak sure siapa yang keluarkan perkeliling tu. Jabatan, patutnya Jabatan Tenaga Kerja ataupun Kementerian Sumber Manusia lah, patutnya lah. Cari. So OSHA ni semua orang kena ada. Warehouse pun ada, takkanlah hospital tak ada. Sian misi-misi tu. Cik misi. Okay, lain ada tak soalan lain? Soalan lain tak ada. Okay, baik. So kita pun dah pukul 10.06. So terima kasih kepada Fakri yang telah kongsikan pengalaman dan juga pengetahuan beliau kepada kita. Sekiranya anda belajar sesuatu daripada Fakri, silalah komen terima kasih bro. Terima kasih Fakri atas perkongsian yang dia berikan. Okay. Dan kepada yang lain, sekiranya anda ada soalan, termasuklah anda yang menonton rakaman sesi ini, boleh tuliskan soalannya dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab seberapa pantas yang boleh, sebab saya still dapat notification daripada komen-komen pada masa yang akan datang. Dan sekiranya anda nak dapatkan e-booknya tu, anda boleh cek dekat ruangan komen tadi, ataupun saya lepas ni saya akan letak dekat ruangan description video ini. So sekali lagi saya sangat alu-alukan kepada anda yang rasanya buntu, yang rasanya stres setup safety seorang-seorang tu, you can be yourself. Okay, so kita dapat dapat nasihatkan be yourself, ataupun be like Fakri. Ataupun be like Fadil, be like Cik Ham, be like si Rahman Kepam tadi tu. Okay, join us and be part of the safety status punya family. Right? Again, benda ni saya tak nak bagi free, sebab benda free selalunya dibazirkan. So I will charge you. Depend lah. Kalau rasa mahal sangat, ya dah, betul tak? Kan Fakri kan? Okay. So sehingga berjumpa lagi pada minggu depan dalam Safety Man Podcast, hari yang sama, tarikh yang sama. Jemput like dan follow ya Azahan Safety Man kepada yang baru join, dan anda boleh dapat notifikasi untuk program-program kita yang seterusnya. Dengan itu kita habiskan dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be safe, stay safe. Azahan Safety Man. Assalamualaikum.